Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salat. Fa in salahat faqad aflah wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala ar-rabb 'azza wa jalla unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayukammal biha man taqasa min al-faridah thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala zalika, rawah at-Tirmizi. Yang bermaksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan yang mula-mula sekali dihisap pada hari kiamat ialah solatnya. Jika solatnya diterima, maka beruntunglah dan berjayalah ia. Jika solatnya tidak diterima, maka kecewa dan rugilah ia. Jika terkurang daripadanya solat fardu sesuatu, Allah berfirman, periksakanlah adakah hamba-Ku itu mempunyai solat-solat sunat untuk dicukupkan dengannya apa yang terkurang daripada solat fardu. Demikianlah keadaan amalan yang lain. Hadis riwayat daripada Imam Al-Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullah subhanahu wa ta'ala. Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Muqaddimah. Dan Alhamdulillah, kita berada di sini bersama-sama untuk kita melihat satu tajuk yang begitu penting, yang mempunyai kaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sidang penonton yang rahmati Allah, tajuk yang akan kita kupaskan di sini pada hari ini adalah berkaitan dengan fadilat solat sunat. Ini adalah merupakan satu tajuk yang agak penting untuk kita lihat, kerana solat sunat ini adalah merupakan antara perkara-perkara yang kita amalkan seharian dari masa ke semasa. Penonton yang rahmati Allah, kita tahu bahawa di antara kumpulan ibadat yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kerjakan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan juga manusia kecuali hanya untuk beribadat kepada aku. Dan ibadat di sini yang ditekankan di sini, kalau kita perhatikan dalam banyak perintah Allah Subhanahu wa taala, menekankan kepada solat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solat aku, ibadat aku, hidup dan mati aku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jelas kepada kita di sini, sidang penonton, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan solati, kemudian barulah diikuti dengan nusuki, sembahyangku, solatku, kemudian barulah diikuti dengan ibadat-ibadat yang lain. Ini bertepatan, sidang penonton yang dirahmati Allah, dengan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salat, iaitu solat. Yang dimaksudkan di sini, Nabi bersabda yang membawa maksud bahawa sesungguhnya amalan yang paling pertama sekali yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ialah merupakan solat. Antara amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba-Nya ialah merupakan solat. Sekiranya fa'in salahat, sekiranya solat itu baik, maka dengan ini dinyatakan faqad aflaha wa anjah, dia akan berjaya dan dia akan menjadi orang-orang yang berjaya. Wa in fasadat, tetapi sekiranya fasid, sekiranya solat ini rosak, faqad khaba wa khasira, maka dia telah rugi. Jadi di sini dinyatakan dalam hadis juga, apabila kurang kefarduan solat yang dilakukan, mungkin dari aspek-aspek tertentu, tidak sempurna dan sebagainya, fa inin taqasa min faridatihi syai', apabila kurang kefarduan solat ini dengan sesuatu, qala rabb azza wa jalla, maka Tuhan akan berfirman, bertanyakan, unzuru, cuba lihat pada hamba aku ini, unzuru hal li'abdi min tatawwu'in, tengok kepada hamba aku ini, adakah tak lagi perkara-perkara sunat, solat-solat sunat yang dilakukan.
tak lain dan tak bukan adalah untuk menampung kekurangan yang dilakukan pada solat fardu fayukammal, maka disempurnakan biha mantaqasa, apa yang kurang daripada kefarduan tersebut, semayakunu sairu amaluhu ala zalik, begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Jadi jelas sidang penonton yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan di sini bahawa solat yang kita lakukan 5 kali sehari semalam adalah merupakan perkara utama dan yang paling pertama dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup ataupun tidak. Sekiranya cukup, maka itulah hamba yang baik. Tetapi sekiranya tidak cukup, maka Allah dengan rahmatnya meminta agar dilihat lagi sekiranya ada amalan-amalan sunat yang dilakukan oleh hamba ini. Dengan kata lain, peranan solat sunat, sidang penonton, adalah amat besar sekali. Amat besar sekali. Walaupun pada hari ini kita perhatikan kemungkinan di kalangan kita ada yang jarang melakukan solat sunat ini, ataupun bahkan ada yang mungkin tidak melakukannya sama sekali. Tetapi kalau kita perhatikan kepada hadis ini, solat sunat ini memainkan peranan yang amat penting sekali, mempunyai fadilat yang begitu besar sekali. Dengan kata lain, solat sunat adalah merupakan solat tambahan. Solat tambahan selain daripada solat fardu yang memainkan 2 peranan yang utama. Peranan yang pertama, jika solat fardu telah sempurna, maka solat sunat akan meningkatkan lagi imej solat tersebut, akan memperbaikkan lagi tahap solat tersebut. Tetapi yang kedua, sekiranya solat sunat tersebut dan penonton yang dirahmati Allah kurang, mungkin kerana kurang khusyuk semasa melakukannya, mungkin tidak melakukan perkara-perkara yang sunat yang lain untuk memperindahkan lagi solatnya, maka di sinilah solat sunat memainkan peranannya yang penting untuk menampal mana-mana kekurangan tersebut. Jadi insya-Allah sidang penonton, kita akan lihat dengan lebih lanjut lagi apa sebenarnya fadilat solat sunat ini selain daripada apa yang telah dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah jumpa lagi selepas ini. Bertemu kembali kita dalam mukaddimah pada hari ini. Sebagaimana yang telah dimaklumi sebelum ini, kita telah membincangkan tajuk yang berkaitan dengan fadilat solat sunat. Sebentar tadi saya telah terangkan apa kelebihan solat sunat, apa peranan yang dimainkan oleh solat sunat selain daripada solat fardu 5 waktu yang kita lakukan setiap hari. Sebelum daripada itu, ayuh sidang penonton yang dirahmati Allah, cuba kita lihat sejenak jenis-jenis solat. Jenis-jenis solat yang ada yang boleh kita lihat, khususnya solat yang dikatakan bertaraf sunat ini. Apa dia yang dikatakan solat sunat? Sebenarnya banyak solat sunat sebenarnya dalam Islam sebagaimana yang dinyatakan. Dan kalau kita perhatikan, solat sunat ini mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kelebihan, mempunyai keistimewaan, mempunyai fadilat yang tertentu sebagaimana yang telah kita maklumi kalau kita lihat kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat sunat yang paling utama yang saya nak nyatakan di sini ialah merupakan solat sunat tahajud yang kita lakukan atau kita namakan dengan qiyamul lail. Apabila kita lakukan solat yang dilakukan pada waktu malam. Solat yang dilakukan pada waktu malam ketika semua orang sedang nyenyak tidur diulik mimpi, maka ketika itulah kita sebagai hamba bangun pada waktu tersebut untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Ketika itulah kita dapat lihat, kita dapat gambarkan suasana yang hening, yang nyaman dan mendatangkan ketenangan kepada kita apabila kita melakukan solat sunat tahajud. Di dalam Al-Quran, penonton yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana antara sifat penghuni syurga antaranya adalah di kalangan
dalam kalangan mereka yang tidak meninggalkan solat sunat tahajud. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Isra ayat 79, dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam. Fatahajjad, bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam. Kerjakanlah solat nafilah, solat sunat yang disebutkan di sini. Inilah solat sunat tahajud yang merupakan solat tambahan bagimu. Semoga Allah Tuhanmu membangkitkan kamu pada hari akhirat di tempat yang terpuji, iaitu di tempat yang dinyatakan oleh para ulama dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau kita perhatikan sidang penonton, betapa bertuahnya orang yang melakukan solat sunat tahajud. Tetapi betapa ramai pada hari ini kita lihat dalam masyarakat kita sendiri, betapa ramai di kalangan manusia, bahkan di kalangan umat Islam sendiri yang meninggalkan solat ini. Dengan begitu hebat dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang terdapat pada solat ini, masih ada lagi yang ingin meninggalkannya. Bahkan ada yang masih tidak pernah melakukan solat sunat tahajud ini. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 15 hingga ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ini adalah keadaan situasi ahli-ahli syurga berada dalam keadaan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang yang bertakwa yang ditempatkan di dalamnya beberapa taman syurga, di mana mata airnya terpancar padanya. Ini adalah disebabkan kerana mereka sentiasa mengambil qalilan minal lail, hanya sedikit daripada waktu malam, sebahagian sahaja daripada waktu malam untuk mereka bertahajud. Dan mereka menggunakan masa yang sedikit untuk tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka berjaga pada waktu malam dengan melakukan pelbagai-bagai solat sunat, termasuk solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat tasbih dan sebagainya. Maka ini adalah merupakan antara kumpulan solat sunat yang paling utama yang dinyatakan dalam hadis-hadis Rasulullah dan yang merupakan amalan tetap yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, sidang penonton yang dirahmati Allah, kita lihat pula solat sunat rawatib. Kenapa saya membawa solat sunat rawatib ini? Kerana solat sunat rawatib adalah merupakan solat sunat yang biasanya kita lakukan sehari-hari. Kerana solat sunat rawatib adalah solat sunat yang kita lakukan sebelum dan juga selepas, qabliyah dengan ba'diyah, sebelum solat waktu dan juga selepas solat waktu. Jadi inilah insya-Allah kita akan bincangkan dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan solat sunat rawatib ini. Kembali bertemu saya sebentar lagi insya-Allah. Terima kasih kerana masih setia bersama saya dalam rancangan Muqaddimah. Tajuk yang kita bincangkan ialah fadilat solat sunat. Sebentar tadi saya telah memperkatakan beberapa jenis solat sunat, iaitu solat sunat tahajud, dan saya juga telah memperkatakan sedikit sebanyak berkaitan dengan solat sunat rawatib. Baik, sekarang kita lihat solat sunat rawatib. Sebagaimana yang biasa lazimnya kita ketahui bahawa solat sunat ini adalah merupakan antara solat sunat yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu 2 rakaat qabliyah sebelum daripada subuh. Kemudian 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum daripada zuhur, dan juga 2 rakaat selepas daripada zuhur. Begitu juga dengan 2 rakaat sebelum daripada asar, dan kemudian selepas daripada maghrib, dan juga selepas daripada isya. Itu adalah merupakan solat sunat rawatib dan amat banyak untuk dibincangkan dengan secara yang lebih detail dalam rancangan ini. Tetapi saya nak fokuskan di sini kepada fadilat-fadilat orang yang melakukan solat sunat rawatib ini. Yang pertama, kita lihat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu saya maksudkan di sini satu hadis yang dibawa oleh Aisyah radhiyallahu anha,
Satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Di mana Rasulullah bersabda yang bermaksud, sesiapa yang sentiasa tetap mengerjakan 12 rakaat. 12 rakaat solat sunat, Allah akan bina sebuah rumah untuknya di dalam syurga. Allah, betapa indahnya, betapa rahmatnya penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan menunaikan 12 rakaat solat sunat rawatib ini, kita akan dapat sebuah rumah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan pula dalam hadis ini bahawa solat sunat yang dimaksudkan tersebut iaitu 4 rakaat dilakukan sebelum daripada zuhur, kemudian 2 rakaat yang dilakukan sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat selepas daripada isya, dan 2 rakaat sebelum daripada fajar atau waktu subuh. Dan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah menyatakan bahawa siapa yang bermaksud, sesiapa yang bersolat 12 rakaat sehari semalam akan dibina sebuah rumah di dalam syurga. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan begitu juga Ummu Habibah juga pernah menyatakan bahawa Rasulullah pernah bersabda, aku dengar Rasulullah pernah bersabda yang bermaksud, sesiapa yang terus menerus mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah akan mengharamkan neraka ke atasnya. Allah. Satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah yang menggambarkan kepada kita betapa besar ganjaran orang yang melakukan solat sunat rawatib ini. Kita berpindah penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kepada satu lagi solat yang saya ingin bawakan di sini, solat yang juga tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lain dan tak bukan iaitu solat sunat duha. Sebagaimana yang telah kita maklumi, solat sunat duha adalah merupakan satu solat yang dilakukan 28 minit selepas daripada terbitnya matahari. 28 minit selepas daripada waktu syuruk. Maka ia boleh dikerjakan kalau kita sekarang ini antara jam 8 hingga jam 11.30 atau jam 12. Sama ada kita nak lakukan 2 rakaat, 4 rakaat, ataupun 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, ataupun 12 rakaat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menceritakan bahawa kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku 3 perkara. 3 perkara yang diwasiatkan kepada aku, iaitu aku melakukan solat sunat witir dan aku tidak meninggalkan solat sunat duha dan aku berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Ini dinyatakan oleh Abu Hurairah apabila beliau mendengar baginda Rasulullah menyatakan sedemikian betapa besarnya fadilat solat sunat duha. Dan kita lihat, kalau penonton yang pernah melakukan solat sunat duha, Allah, solat sunat duha adalah merupakan satu solat yang meminta daripada Allah Subhanahu wa taala agar mempermudahkan rezeki kepada kita. Cuba kita perhatikan kepada doa di akhir daripada solat sunat duha, apa yang dibaca oleh orang yang mengerjakan solat sunat duha ini. Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qadra qadratuka wal ismata ismatuka. Dan yang paling indah kita lihat di sini, di mana kita diminta untuk meminta, Allahumma in kana rizki, ya Allah, sekiranya rezekiku ini fis sama, di langit, fa anzilhu, maka turunkanlah rezeki tersebut kepada aku. Wa in kana fil ardi, tetapi sekiranya rezeki tersebut berada di dalam bumi, di dasar bumi, fa akhrijhu, maka engkau keluarkanlah kepada aku. Dan wa in kana mu'siran, sekiranya rezeki ini susah bagi aku, maka fayassirhu, engkau permudahkanlah. Wa in kana haraman, sekiranya rezeki aku ini haram, maka fatahhirhu, maka engkau sucikan ia. Wa in kana ba'idan, tapi sekiranya ia jauh, faqarribhu, maka engkau dekatkan kepada aku. Masya Allah, satu ungkapan doa yang begitu indah sekali untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kelebihan untuk kita mendapatkan rezeki dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat seterusnya kepada tips yang kita dapat daripada sepanjang
rancangan muqaddimah pada kali ini. Iaitu yang pertama perlu kita jelaskan, solat adalah merupakan tiang agama, imanuddin, dan ia mesti wajib dilakukan kerana ia adalah merupakan amalan pertama yang akan ditanya, dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Dan yang kedua, solat-solat sunat berperanan sebagai pelengkap kepada solat fardu 5 waktu jika solat 5 waktu tidak sempurna. Dan yang ketiga, kerjakanlah solat-solat sunat ini kerana setiap solat sunat itu ada kelebihan, ada fadilat, ada keistimewaannya masing-masing. Ayuh kita beramal dengan apa yang kita dengar pada hari ini, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita jumpa lagi di lain siaran dengan rancangan muqaddimah ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.